Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk hari ini pelajar-pelajar sekian Sekolah Agama Seri Sabak Uni Darjah 5 Jannatul Firdaus, yang daripada sekolah lain pun saya alu-alukan, tak apalah, kita belajar sama-sama, iaitu tafsir pelajaran berapa ni saya tak ingat, tapi tentang ketaatan kepada ibu bapa. Pada minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau ibu beliau telah pulaukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak nak makan, tak nak minum, dia terbaring gitu aja, dan berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berasa malu kerana meninggalkan agama nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Malu lah orang tua kan. Kita meninggalkan adat pun malu. Kalau orang-orang Melayu pun meninggalkan adat, rasa malu. Apa contoh adat orang Melayu? Iaitu meminang tu ada caranya, bernikah pun mesti ada kenduri hebat-hebat gitu. Kalau tak buat, mulalah berkata, ini janda lah tu, ini duda lah, mulutnya berkata-kata dia. Jadi bagi ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia rasa malu kerana Sa'ad bin Abi Waqqas telah masuk Islam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas telah menjawab, kalau ibu ada 99 nyawa sekalipun, aku tak akan beralih kepada agama nenek moyang. Satu persatu nyawa itu tercabut, aku tetap dengan pendirian aku. Sampaikan ibunya rasa pelik, kenapa sangat si anak ni hendak sangat dengan Islam. Akhirnya dalam masa yang sama, dia dapat mengajar ibunya tentang Islam, dan masuk juga Islam akhirnya ibunya, ya. Dan kita ketahui bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas telah wafat. Ini pelajaran ini yang saya sebut ni sebenarnya adalah pelajaran yang lepas, yang lalu. Dalam Google Meet yang tak masuk tu, saya tak boleh kata apalah. Jadi hari ini kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Syirik ni maksudnya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ni membuat keserupaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keserupaan ni maksudnya bukan sekadar bentuk, tapi kepercayaan pun saja sudah, perbuatan, kepercayaan dan kata-kata. Dua ayat ini antara dalil kewajipan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana mereka lah yang menjadi sebab wujudnya setiap insan di dunia ini hinggalah dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepadanya, serta mengecapi segala nikmat kurniaannya yang tidak terhingga. Sesungguhnya demikian, jika mereka berdua menyuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu tidak boleh sekali-kali bagi seseorang anak mematuhinya. Ingat kita ni sebenarnya kalau ikutkan dalam segi umur, dari segi roh adalah sama saja. Sama ada dari segi umur kita dengan umur Nabi Adam, sama saja umurnya ketika dibangkitkan pada mula-mulanya. Tapi bila kita turun ke bumi ini, dianya hendaklah bersebab. Dunia ni semuanya bersebab. Sebab apa kita ada? Sebabnya ada kedua ibu bapa. Kita tak boleh ada tiba-tiba gitu saja. Sebab dunia ni sebab. Kenapa ada hujan? Kerana ada matahari yang menyedut air naik ke atas. Dia tu namanya sunnatullah. Oleh kerana dengan itu, dengan sunnatullah, maka kita hendaklah menghormati kedua ibu bapa. Memang suruhan Allah Subhanahu Wa Taala pun. Sebagai tanda ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama berpendapat termasuk dalam larangan mematuhi perintah ibu bapa ialah dalam perkara maksiat yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan taat ibu bapa kalau benda-benda maksiat. La ta'ata fi ma'siyati, innamat ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada maksiat, akan tetapi ketaatan pada hal kebaikan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, mengenai ketaatan kepada kedua ibu bapa, penjaga kita, dan juga kepada pemerintah. Jadi kita sambung pembelajaran kita. Kita nak mengakhiri pembelajaran tafsir Al-Quran, kemudian kita akan masuk tafsir hadis. Seterusnya Allah mengingatkan bahawa setiap insan akan kembali menemuinya pada hari kiamat kelak. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan setiap amalan yang dilakukan oleh setiap insan, sama ada yang baik ataupun yang buruk, dan akan dihitung setiap amalan itu untuk dibalas berdasarkan apa yang dilakukan di dunia ini.
Kalau nak cerita-cerita, nak buat rumusan, sebenarnya dunia ni, tempat kita hidup sekarang ni, hanyalah sebagai tempat beribadat. Beribadat. Jadi kita ni keseluruhannya daripada bangun tidur sehingga kita tidur balik semula adalah ibadat. Ya. Sebab Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia, tidak, dia mulakan dengan tidak, melainkan hanyalah untuk beribadat. Dunia ni adalah untuk beribadat. Apa ibadat yang disebutkan dalam sini? Beribadat iaitu di sini, iaitu mentaati ibu bapa. Ibu bapa suruh benda yang baik, suruh basuh baju, kita buat, itu dapat pahala. Ya. Cikgu pun suruh belajar, kita buat, kita pun dapat pahala. Okey, pengajaran ayat. Wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan haram menderhakai mereka. Haram menderhaka ni, menderhaka maksud di sini melawan ya, ataupun menggunakan bahasa yang kasar. 2. Taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengatasi ketaatan kepada perintah makhluk termasuk suruhan ibu bapa. Kita mestilah taat kepada Allah dahulu, ya, barulah kita taat kepada kedua ibu bapa. Kalau benda itu tidak bersanggah dengan ketaatan kepada Allah, kita turut. Itu wajib. 3. Syirik merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat syirik kerana mak bapak suruh buat. Lagi tak boleh. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Segala perbuatan manusia di dunia ini akan dicatat. Bukan dicatat. Catat di sini maknanya secara detail. Kalau catat tu secara ringkas. Dan akan diperlihatkan semula pada hari perhitungan kelak. Ya, kita bila dibangkitkan, kita semua umur sama balik semula macam mula-mula kita dijadikan. Kita tengok mak kita pun umur sebaya kita saja. Kita tengok bapak kita pun sebaya kita nanti. Kita pun ketika itu umurnya semua adalah umur 33 tahun ketika dibangkitkan. Sama semua umur seperti mula-mula dijadikan. Dulu kau kurang ajar dengan dia ni dulu kan bapak kau ni dulu. Okey. Macam itu. Okey. Yang kelima, wajib meyakini adanya hari pembalasan dan setiap insan akan menerima pembalasan yang adil daripada Allah SWT. Yang kelima, kita buat ni kerana kita percaya bahawa segala perbuatan kita akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ini dalil ayat suci Al-Quran yang menyatakan kewajipan kita kena taat kepada kedua ibu bapa. Kemudian la ta'ata fi ma'siyati innamat ta'atu fil ma'ruf. Ini hadisnya, ketaatan kepada kedua ibu bapa wajib, bukan kepada ketaatan maksiat. Kemudian pengajaran ayat yang mana kita akan ditunjukkan amalan kita di hari akhirat kelak. Okey, insya-Allah ni pelajar-pelajar sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sebelum tu saya harap pelajar dapat membuat buku aktiviti tafsir sehingga tajuk taat kepada kedua ibu bapa. Kemudian nanti kita akan semaklah naik sekolah nanti. Tak perlulah hantar dahulu, ya, supaya tidak kecelaruan. Sebabnya nanti saya tak minta dibagi. Itu yang masalah. Jangan hantar dahulu sebab kita pun dah naik sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.